Jadi setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Dan wa kullu bid'atin. Waw di situ, waw ataf di situ penyambung kepada perkataan seterusnya, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka mana mungkin di sini kita katakan sebahagian bid'ah. Sebaliknya, sebenarnya ia membawa erti ke semua bid'ah. Kerana kalau kita memaksudkan sebahagian daripada perkara yang baru itu adalah bid'ah, maka kita akan kata di sini sebahagian bid'ah adalah sesat, dan di sana ada riwayat daripada Nabi SAW, wa kullu bid'atin wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Adakah sebahagian kesesatan saja masuk neraka? Jadi kalau perkataan kul di sini kita menerima ia sebagai satu perkataan yang bersifat umum, semua, maka kul yang kedua pun semua, kul yang ketiga pun semua. Jadi kul yang pertama, semua perkara baru adalah bid'ah, semua. Kul yang kedua, dan setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Minta maaf. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Semua juga kul. Kul yang ketiga, setiap kesesatan itu masuk neraka. Maka perkataan kul dalam ketiga-tiga ayat ini memiliki makna yang sama, maksud yang sama, iaitu kesemua jenis bid'ah. Maka lebih baiklah berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu ujian bagi kita. Lazimi sunnah Nabi, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, jauhkan diri daripada syubhat. Pelbagai perselisihan dalam isu pembahagian bid'ah ni banyak. Benda ni yang bila saya di Temunuga untuk mendapatkan tauliah, dia bertanya saya ni, bid'ah ada berapa? Saya kata, ulama berselisih pandangan tentangnya. Ada satu pandangan pertama, ada kata bid'ah satu saja. Ada pandangan yang kedua, bid'ah terbagi kepada dua. Pandangan yang ketiga, bid'ah terbagi kepada 5. Bid'ah wajib, bid'ah sunat, bid'ah makruh, bid'ah haram, bid'ah harus. Ada semua ni pandangan-pandangan. Ada pandangan Al-Imam Syafi'i, yang ada kaedah ataupun cara untuk kita memahami pandangan Al-Imam Syafi'i sendiri. Walau bagaimanapun dia tak mau, dia nak pandangan saya juga. Jadi saya katalah, kalau saya tanya betul-betul saya lebih bersetuju dan cenderung kepada pandangan yang pertama. Lepas tu dia tak puas hati. Dia macam ni lah. Kalau dia suka makan cok kodok, dia suruh saya makan cok kodok juga. Cucur kodok. Ataupun kita panggil cekodok. Kalau dia suka makan karipak, saya kena makan karipak juga. Itulah masalah masyarakat kita. Dia nak paksa. Kita pun tak duk paksa dia pun. Saya tak paksa tuan supaya tuan sebut bid'ah tu satu saja. Ini adalah pandangan saya, pandangan tuan, ikut suka tuan lah. Dia tak boleh, kerana syarat untuk mendapatkan tauliah, bid'ah kena bagi kepada dua. Itu payah. Maka saya pun tak dapat tauliah hari ini. Seterusnya, wa 'an Ibn Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'ala al-hawd wa la yukhtalajanna rijalun duni fa aqul ya rabbi ashabi fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Selepas Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah menyatakan, memberikan kepada kita hadis Irbad sebagai satu hadis asas dalam membicarakan perkara yang berkaitan dengan bid'ah, kemudian dia membawa hadis tentang ancaman-ancaman terhadap pelaku bid'ah. Hadis yang pertama dia bawa, hadis ni masyhur. Banyak riwayatannya, banyak matan-matannya dalam bentuk yang berbeza, teks-teksnya pun yang berbeza, tetapi ilmu pengertian yang sama, iaitu hadis yang dikenali sebagai hadis Al-Hawd. Hawd iaitu tentang telaga Al-Kautsar. Tentang telaga Al-Kautsar. Kata Nabi di dalam hadis ini, aku mendahului kalian pergi menuju ke telaga Al-Hawd, yakni pergi menuju kepada Al-Hawd, yakni telaga Al-Kautsar. Wa la yukhtalajanna rijalun duni. Kata Nabi, benar-benar pasti saja ada lelaki-lelaki yang meluru ke arahku. Fa aqul ya Rabb ashabi. Maka aku berkata, kata Nabi SAW, ya Rabb, ini teman-temanku ini sahabat-sahabatku. Fayuqal, dan dikatakan kepada Nabi SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, tak tahu apa yang mereka lakukan setelahmu.
Mungkin kalau kita baca teks ni saja, kita kurang faham sikit apa yang berlaku sebenarnya. Kita ambil daripada satu riwayat yang lain, juga daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Banyak riwayat hadis ni ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalin min al-wudu." Okey, sesungguhnya orang-orang yakni umatku ini, mereka akan datang dalam keadaan ghurr muhajjal. Ghurr muhajjal ni maksudnya dia bercahaya pada anggotanya dan bercahaya pada wajahnya. Ini satu kata-kata kiasan yang mana kalau kita lihat perkataan ghurr dan juga perkataan muhajjal ini sebenarnya digunakan pada kuda. Ghurr iaitu cahaya yang merujuk kepada dahi kuda, tumpuk putih yang berada pada dahi kuda. Muhajjal merujuk kepada tumpuk-tumpuk yang ada pada kaki. Jadi orang yang berwuduk dengan sebenar-benar cara, bersesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, rata basuhan dan sapuannya, maka dia akan datang di akhirat kelak dalam keadaan wajahnya bercahaya dan juga anggota-anggota wuduknya bercahaya. Jadi cara di antara cara Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal ini adalah umat baginda, iaitu dengan wuduk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ana faratukum 'ala al-haud." Tapi aku mendahului mereka ke telaga Al-Kautsar. Kata Nabi, "Ala la yuzadanna rijalun an haudi kama yuzad al-ba'ir ad-dad." Maka demi sesungguhnya pasti saja dihalau lelaki-lelaki itu, yakni yang mai tadi dalam keadaan yang wajahnya bercahaya, anggota wuduknya bercahaya, mereka ini dihalau daripada telagaku seperti mana dihalaunya unta-unta daripada telaga, yang mana unta-unta ini unta yang sesat, yang terlepas. Tuan-tuan dan puan sekalian, orang bela unta, kita tahu unta kita yang mana satu. Dulu nak korek telaga bukan senang. Jadi orang akan utamakan haiwan ternakan dia dulu. Dia bagi minum haiwan ternakan dia dulu. Unta ni kalau minum, oi, RON 97. Ni bukan sikit-sikit minum, 3-4 tangki, 4-5-6 tangki minum. Dia minum untuk tempoh yang lama, masa yang panjang. Jadi menyebabkan unta kalau mai nak minum ni, orang tak bagi. Orang akan utamakan unta ternakan mereka dulu daripada unta yang tersesat, unta yang terlepas. Dia tak mau bagi. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ramai yang datang nak menuju ke telagaku bersama-sama denganku, nak tegur air daripada telaga Al-Kautsar ni, yang mai dalam keadaan tubuh mereka bercahaya, anggota wuduk mereka bercahaya, wajah mereka bercahaya, tetapi tiba-tiba mereka dihalau seperti mana dihalau unta sesat daripada meneguk air telaga. Siapa dihalau mereka? Malaikat yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk halau. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Nabi sebut seperti mana dalam riwayat tadi, ashabi ataupun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ummati. Unadihim, aku panggil mereka, ala halumma, fayuqal innahum qad baddalu ba'da. Aku panggil mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat supaya memaklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah melakukan pengubah suaian, tukar sesuatu daripada agama kamu selepas daripada pemergianmu. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi ini satu benda yang serius. Telaga Al-Kautsar yang sewajarnya kita beriman pertama sekali dengan kebenaran kewujudan telaga Al-Kautsar, seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kautsar, inna a'tainakal, beriman dengan kewujudan telaga, beriman dengan sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang telaga tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada menjelaskan inna a'tainakal kautsar, kata Nabi, haudhi masirata syahr, telagaku perjalanan yang memakan masa sebulan lamanya, ma'uhu abyad minal laban, airnya lebih putih daripada susu, warihuhu atyabu minal misk,
baunya lebih wangi daripada misk kasturi. Wa kizanuhu kanujumis sama. Dia panggil apa? Orang utara dia panggil kok. Kolah. Dia punya ni apa tu? Kalau telaga, bila kita korek telaga tu kita letak dinding kat atas tu. Apa dia panggil? Tium. Yum apalah saya pun tak tahulah. Lebih kurang lagu tu lah. Relung, relung tu lah yang saya tak tahu nak bagi bahasa apa. Dinding telaga semua. Kanujumis sama, seperti bintang di langit. Maksudnya cantik telaga ni. Man syaraba minhu fala yadma'u abada. Barang siapa yang minum daripadanya, ia tidak akan dahaga selama-lamanya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi ni orang yang beriman mesti pada hatinya ada keinginan untuk bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat-umat baginda yang beriman meneguk air dari telaga tersebut. Syarat dia apa? Jangan buat benda baru, satu. Kedua, jangan tukar agama. Sebab itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, yang diertikan dengan orang-orang yang dijauhkan mereka ini daripada telaga, sama ada pertama al-murtadun, orang yang murtad daripada Islam. Satu. Kedua, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, orang yang murtad, pertama sekali orang yang murtad selepas kewafatan Nabi, satu. Kedua, orang yang murtad di hujung akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi mengenal mereka. Nabi kata ashabi, tapi sebenarnya ia telah murtad setelah kewafatan Nabi ataupun di penghujung hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga membuktikan bahawasanya bukan semua perkara ghaib Allah maklumkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perkara ghaib yang Allah Subhanahu wa taala rahsiakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ahlul nifaq, golongan-golongan munafiqun. Kata Imam Nawawi. Yang keempat, ahlul ahwa alladzina ghayyaru sunnatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Golongan-golongan pikut hawa nafsu yang mana mereka ini menukarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Seperti Khawarij, seperti Syiah, seperti Mu'tazilah dan pelbagai lagi daripada golongan-golongan pengikut hawa nafsu yang mana mereka ini adalah ahli bid'ah yang sejati. Ahli bid'ah yang sejati lah, yang tudin. Kemudian yang kelima, ahlul kabair, pelaku-pelaku dosa-dosa besar. Ini 5 maksud ataupun 5 perkara yang dimaksudkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi, adakah kita ingin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana dalam satu riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa taala memaklumkan kepada baginda melalui malaikat, mereka ini telah menukarkan agama yang kamu tinggalkan kepada mereka. Kata Nabi sendiri, Nabi kata suhqan. Tuan-tuan, kalau kucing main makan ikan kita kata apa? Nampak kucing tak terdapat. Lagu tu kena halau. Suhqan. Ni ya. Hang tak boleh